Okay, so kita tengok yang kedua. Okay, collaboration. Okay. Okay, hari tu collaboration. Ada yang message dia cakap dia tertinggal untuk collaboration ni. Okay, siapa entah. Dia cakap dia lupa collaboration tu. Okay, tak apa, kita revise balik. Sekejap saya besarkan. Okay, boleh nampak Okay, so untuk collaboration ni, okay, dia ada sampai level 5 juga. Okay. So, untuk collaboration ni, kita kena ingat dia mesti dalam kumpulan ataupun dia secara berpasangan. Kalau melibatkan satu the whole class ataupun melibatkan individual, dia tak dikira sebagai collaboration. So, untuk level 1 ni, okay, learners are not required. Okay, they are not required to work together. Okay, so dekat sini dia tak ada lah. Okay, so kat sini dia work individually, they work secara dalam kelas. Okay, so setiap orang dia tak bekerja bersama-sama. Okay. Okay. So, untuk collaboration ni dia akan bermula dengan level 2 lah. Okay, which is learners do work together. So, dia work together ni. Okay. Tapi dia tak ada ni. Shared responsibility ni tak ada. Okay, shared responsibility tak ada. Dia hanya ada work together sahaja. So, dia orang akan duduk dalam kumpulan. Okay. Ataupun dia orang berpasangan dan kerja mereka tu adalah secara individual. Okey, dia orang boleh berbincang tapi work dia orang tu adalah secara individually Okey. So, kemudian yang untuk mencapai level 3, okey, learners dia ada apa? Okey, dia perlu ada lagi satu tambahan, okey, dia ada shared responsibility. Okey, yang ini pun ada, yang ini pun adalah, yang ini pun mesti adalah. Okey, work together ni. Okey, tapi yang dekat sini substantive decision ni dia tak ada substantive decision. Dia hanya ada shared responsibility sahaja. Okey, sebagai contoh, kalau dalam kumpulan tu kerja dia satu sahaja. Okey, dia ada shared responsibility. Okey. So maksudnya hasil kerja mereka tu dia ada dia orang berkongsi responsibility. Okey, kalau contoh kalau kita buat buat interview, okey. Dia ada apa person yang kita interview tu dia mesti ada tanggungjawab juga terhadap hasil interview tersebut. Kalau tak ada dia akan balik kepada level 2. Okay. So, untuk level 4, okay, dia ada shared responsibility. Okay, dan kemudian dia ada substantive decision. So, substantive decision ni dia akan melibatkan 3 perkara iaitu content, proses dan juga produk. So, perkara-perkara yang surface sahaja, okay, yang tidak akan menjejaskan dia orang punya content, proses dan produk, tak dikira sebagai substantive decision. Sebagai contoh yang kita tengok sebelum ni, kalau dia sekadar pilih warna sahaja, okay, dia sekadar pilih warna scheme untuk presentation saja, tak dikira sebagai substantive decision. Okay. Yang ini dia perlu ada shared responsibility, dia ada substantive decision, tetapi perkara yang dia tak ada ialah interdependent. So interdependent ni tak ada untuk level 4. Okey. So kena ingat kat sini lah untuk substantive decision ni dia melibatkan content, proses dan produk. Okey, untuk dari segi content ni kalau contoh bila mereka memilih untuk debat, okey, untuk debate, okey, sama ada mereka akan menjadi pencadang ataupun pembangkang, itu akan membentuk dia orang punya content. Okey.
Dari segi proses pula, okey. So dia orang buat keputusan dari segi dia punya timeline, okey. Timeline untuk menyiapkan. Okey, dari segi produk pula, okey, dia akan buat dari segi fundamentals punya produk tersebut. Okey. So segala keputusan akan merubah kepada dia punya end product. Sebagai contoh, kalau presentation untuk untuk particular audience ataupun certain particular audience. So dia punya produk tu akan berbeza. Kalau dia nak buat untuk teenage, so presentation tersebut akan lebih sesuai dengan teenage. Kalau untuk kindergarten student, so dia akan lebih sesuai dengan kindergarten student. Okay. Dan untuk level 5, okay, dia ada kesemua ni. Dia ada shared responsibility, okay, dia ada substantive decision dan kemudian satu lagi tambahan ialah dia ada interdependent. Interdependent, dia ada dua jenis interdependent ni. Dia ada dua jenis accountability. Ingat lagi tahu ada dua accountability dia orang tu. Ada siapa-siapa nak jawab ada dua accountability tu? Okey. Tak ada yang jawab. So saya jadilah Dora the Explorer. Saya tanya soalan, saya jawab Okey, ada dua accountability which is group accountability dan individual accountability. Okey. So dari segi accountability ni, okey, bila interdependent, okey, contoh kalau dalam satu kumpulan tu seorang tak siapkan kerja, okey, dia akan mempengaruhi proses kerja orang-orang yang lain. Okey. Sebagai contoh, kalau seorang tak contribute, kerja tersebut tak boleh siap ataupun tidak lengkap nanti. Okey. So ini dari segi collaboration. Okey. Sekejap boleh saya cek ada orang ke tak ni ataupun suara saya tak dengar ke? Ada. Oh, ada. Ada. Okey. Cikgu Fazli, boleh tanya satu soalan tak? Okey. Tadi Cikgu Fazli kata group dan juga individual untuk accountability. So, macam mana nak bezakan kedua-duanya? Okey. Sekejap, kenapa saya dengar balik suara saya? Okey, test. Okey. Saya buka ni kejap. Okey. Okey, sekejap saya screenshot ni. Okey, boleh nampak tak ni? Okey, untuk individual accountability ni, each individual, on the team is responsible for a task that he or must complete. So sebagai contoh dekat sini dia boleh bagi the role of each student. So setiap role ni kalau kita ingat doktor ingat kita ada dalam satu mock test yang kita tengok sebelum ni yang dia ada plate role tu. Dia ada lakonan secara berpasangan tu. So setiap orang setiap role tu, setiap student tu yang terlibat dalam grup tu dia ada role dia. Ataupun dari segi dalam kumpulan, contoh ada 4 orang satu kumpulan. So ada 4 orang satu kumpulan tu, so dia ada designer, dia ada pembentang, ataupun dia ada researcher. So setiap orang tu dia ada role dia sendiri. So seorang tak siap kerja, automatik satu kumpulan
dia akan terjejas lah. Kat situ dia ada group individual accountability. So yang ini pula untuk group accountability ni, okay, the student must work together to produce the final product or outcome. Okay, so dekat sini, diorang mesti negotiate and agree. So kat sini dia ada ni okay, dia perlu negotiate and agree on the process, design and conclusion of their work. Okay, so hasil kerja dia tu nanti, okay, seperti mana yang kita tengok contoh sebelum ni. Okay, contoh dalam apa ni? Okay, kalau contoh dia buat project based learning. Okay, dalam project based learning tu of course lah, okay, dia akan melibatkan satu yang kita tengok sebelum ni, dia ada self regulation kan. So diorang perlu agree on the process, on the design and conclusion of their work. Okay, sebagai contoh, okay, kalau dia buat project contoh dia buat rumah, okay. So dari segi proses, dari segi design, okay, dengan conclusion of the work tu mesti dipersetujui daripada awal lagi, okay. So kalau seorang tak setuju, okay, seorang cakap nak buat bentuk 2 tingkat, buat 1 tingkat, so dia akan mempengaruhi, okay, dia punya hasil kerja at the end of dia punya projek tu lah. Okay, so kat sini dia ada group accountability. So yang ini dia lebih kepada individual, yang atas ni untuk individual accountability ni dia lebih ke arah seorang-seorang tu, okay, dia terhadap individu tersebut. Okay, boleh faham tak Boleh. Ya. Okay. Okay. So untuk individual accountability ni dia lebih tanggungjawab terhadap kerja diri dia sendiri. Okay, dia mesti contribute kerja tersebut supaya kumpulan dia dapat menyiapkan projek tersebut. Untuk group accountability ni dia orang mesti bersetuju dari segi semua benda ni. Okay, proses, design dengan conclusion untuk hasilkan satu kerja yang di akhir nanti. Okay. Pasti nampaknya individual dan group dia macam saling berkaitan kan. Dia macam bergantung, maksudnya kalau dia ada individual pasti dia ada group accountability kan. Dia macam mana? Okey, maksudnya kalau dia ada individual accountability, group accountability biasanya dia akan muncul bersama kan. Maksudnya dia akan bersama lah. Maksudnya kalau dia ada individual dia akan ada group. Okey, bergantung kepada okey. Saya mute doktor je sebab suara saya berulang. Okey, dia bergantung kepada kerja tersebut, apa yang mereka lakukan. Okey? Okey, faham. Okay, so dengar tengah fokus. Okay, so itu dari segi jenis-jenis interdependent lah. Okay, so diorang mesti setiap orang played a crucial role bagi setiap aktiviti tersebut. Okay, sekejap Okay. So itu dari segi interdependent lah. Okay, selalu yang ini kita boleh selesaikan lah masalah bila kita buat group work kan. Okay, kebanyakannya nanti ada student yang tiba-tiba dia menumpang nama sahaja Okay, kalau doktor tu mungkin student doktor kan di higher ed kan. Okay, mungkin adalah yang menumpang je macam tu. Okay, so bila kita plan aktiviti yang melibatkan interdependent work ni, so kita dapat mengatasi masalah tersebut. Okay, so kita tengok seterusnya. Kita dah tengok collaboration. Okay, kita tengok real world problem solving and innovation. Okay, yang ini agak mudah lah. Okay, sebenarnya. Okay, so untuk real world problem solving, okay, untuk level 1 ni dia tak ada lah, okay, dia tak ada tidak ada there's no challenge dalam
dalam aktiviti tersebut. Yang ini dia sekadar hanya dia baca, dia jawab, dia baca, dia jawab. Okay, so dia akan dikira sebagai level 1. So no defined challenge dekat sini. Okay, yang kedua, untuk mencapai at least level 2 dalam real world problem solving ni, dia mesti ada problem solving. So problem solving ni soalan-soalan yang ada dalam yang dipost oleh guru ataupun yang tercatat dalam buku teks ataupun apa-apa buku lah. Okay, dia perlu solve problem tersebut. So untuk level 2 ni dia tak melibatkan lagi real world problem. Okay, ini soal apa? Yang ini tak ada lagi. So hanya ada problem solving sahaja. Okay. So yang ini boleh clear tak? Boleh bezakan tak problem solving biasa dengan real world problem? So real world problem ni perkara yang melibatkan the real issue. Okay. The real audience, the real issue. Okay, yang melibatkan dunia sebenar lah. Okay. So untuk mencapai level 3, okay, dia ada problem solving, okay, dan dia melibatkan real world problem. Dekat sini dah adalah real world problem. Tapi untuk level 3 ni dia tak perlu innovate. Innovate dekat sini dia tak perlu selesai apa, dia tak perlu nak berikan kepada dia tak perlu berikan solution tersebut untuk the real audience. Dia tak perlu reach out to outside the academic context. Okay. Okay, so ini untuk real world problem solving and innovation. So untuk level 3 ni dia tak perlu innovate. Kalau dia buat, okay, contohnya bila dia dah selesaikan real world problem ni, dia hanya hantar kepada cikgu untuk diberikan markah sahaja. Okay, so untuk level 4 dia perlu ada problem solving, dia perlu ada real world problem, dan dia perlu innovate, which is dia perlu implement dia ideas. Okay, dia perlu reach out to outside dia punya academic context. Dia bukannya sekadar dia selesaikan real world problem tersebut, kemudian dia hanya hantar kepada cikgu untuk diberikan markah. Okay, ataupun dia submit untuk assignment dia punya at the end of the semester macam itu. So untuk innovate dekat sini, okay, dia boleh buat presentation, okay, dia boleh hantar surat kepada pihak berkuasa, ataupun dia boleh bagi suggestion kepada pihak yang boleh implement ideas mereka yang diorang cadangkan tersebut. Okay. So yang ini clear. Yang ini agak mudah lah real world problem solving and innovation ni. Okay. Kalau dalam soalan nanti dia ada tulis student hantar sahaja kepada guru untuk grading, automatik dia akan mencapai level 3 sahaja. Okay. So bila dia perlu communicate outside the classroom ataupun dia punya academic context, dia akan dapat kat sini iaitu innovate. So dia akan mencapai level 4. Okay. Okay. So clear kat situ. Okay. Boleh kita teruskan ke the next dimension? Boleh. Okay. Clear So kita tengok seterusnya. Okay. Skill communication. Okay. Skill communication ni ramai juga yang ada masalah sikit nak faham. Okay. Untuk skill communication ni of course lah kena faham dulu multimodal dan satu lagi apa? Extended communication. Okay, so dia perlu ada salah satu dalam setiap dia punya rubrik level ni. Okay, saya besarkan. Okay.
So untuk level 1 ni dia tak perlu pun, okey. Extended tak perlu, multimodal ni pun tak perlu. So kedua-duanya ni tak ada. Okey. So dia tak ada untuk level 1. Okey, so untuk level 2, okey, dia perlu ada salah satu, bukannya kedua-dua dia perlu ada salah satu extended ataupun multimodal. Salah satulah. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Okey. So extended communication ni yang paling mudah ialah dalam bentuk karangan. Okey, so dia mesti ada connected ideas apa yang dia nak sampaikan tersebut. Ataupun dibuat presentation atau dalam webinar ataupun mana-mana seminar. So dia ada connected ideas apa yang dia nak sampaikan dekat situ. Kemudian multimodal ni pula dalam bentuk pelbagai mode communication. Okey. So dia gunakan multimodal tu dalam dia punya pelbagai mode communication tu diguna pakai untuk apa? Untuk memahamkan, untuk enhance kita punya audience punya understanding. So kalau sekadar apa yang dia tulis dan apa yang dia cakapkan tu adalah sama sahaja, itu tak dikira sebagai multimodal. Okey. Paling mudah nak tahu apa benda yang bukan multimodal ialah sebagai contoh kalau kita tengok ucapan menteri sebelum ni kalau kita tengok waktu PKP kan kita menanti-nantikan je ucapan PM ataupun ucapan daripada Menteri Kesihatan. And then selepas ucapan tu kita dapat kita dapat dia punya written script. Okey, apa yang dicakapkan tu adalah sama sebiji apa yang tertulis dalam written script. Itu tidak dikira sebagai multimodal. Okey. Multimodal ni mesti pelbagai media ni diguna pakai untuk enhance kita punya audience understanding. So kalau kita gunakan PowerPoint tu, so gambar, teks yang ada dalam tu adalah berbeza. So maksudnya dia mesti diguna pakai untuk memahamkan lebih. Contoh kalau kita tulis saja orang susah nak faham. Mungkin cikgu pernah dengar, orang cakap, lah susahlah cikgu nak faham cikgu lukis lah. Itu sebenarnya multimodal. So, lukisan tu diguna pakai untuk enhance kita punya audience understanding. Boleh clear kat situ Dia perlu ada salah satu sahaja. Kalau dia ada extended communication, dia tak perlu multimodal. Kalau dia ada multimodal, dia tak perlu extended communication. Tetapi untuk level 2 ni dia tak perlu provide supporting evidence. Yang ini tak ada, dia tak perlu sediakan. So untuk level 3, dia perlu ada kat sini extended communication ataupun multimodal salah satu. Dan untuk level 3 ni, dia perlu ada supporting evidence ataupun particular audience. Dia tak perlu kedua-duanya sekaligus. Dia tak perlu kedua-duanya. Untuk mencapai level 3 ni, kalau dia dah ada supporting evidence, dah mencapai level 3. Dia tak perlu particular audience. Kalau dia ada particular audience, dia tak perlu supporting evidence untuk mencapai level 3. Boleh clear tak yang level 3 ni? Boleh. Dia tak perlu kedua-duanya sekaligus. Akan tetapi untuk mencapai level 4, dia perlu macam biasalah yang dekat atas ni dia boleh pilih salah satu. Yang ini pun boleh, yang ini pun boleh. Extended communication ataupun multimodal. Dia perlukan juga supporting evidence, dan perlu juga particular audience. Dia perlu kedua-duanya sekaligus. Untuk level 4. Untuk level 3, dia tak perlu kedua-duanya. Dia tak perlukan supporting evidence dan juga particular audience. Dia boleh pilih salah satu. Dia perlu ada salah satu sahaja. Tapi untuk level 4, dia perlu ada supporting evidence dan juga dia perlu ada untuk particular audience. Sebagai contoh, kalau dia buat pameran tu,
Okey, dia perlu ada sampel-sampel lah sebagai dia punya supporting evidence, dan bila ada pameran, of course lah kita akan ada particular audience. Audience tu lah yang datang dekat kita punya apa ni? Datang dekat kita punya pameran tu lah. Itu adalah particular audience. Okey. So, untuk particular audience ni, dia tak boleh dipublish secara apa? Secara general. Okey. Kita publish sahaja kita punya podcast ke, kita publish sahaja kita punya apa ni? Kita punya video tu untuk tatapan umum dalam website, itu tak dikira sebagai particular audience. So, kalau cikgu buat untuk teachers, okay, English teachers, okay, ataupun primary English teachers, okay, itu ialah kita punya particular audience. Kita kena ada target group kita untuk siapa. Okay. Okay, clear this one? Ya, clear. Okay. Cikgu Fazli, untuk multi-model, kalau dia punya isi kandungan sama, cuma dalam bentuk persembahan tak sama, so dia tak masuk multi-model, kan? Okay, multi-model ni paling mudah untuk okay, multi-model ni paling mudah untuk kita faham. Kita gunakan kita gunakan pelbagai mode. Okay, contohnya pictures, videos, narrative text. Okay, benda tu, okay, yang kita gunakan tu, dia diguna pakai untuk memahamkan audience kita. Kalau benda tu sama sahaja, okay, contohnya kita letak gambar batu. Dekat bawah tu kita punya tulisan tu dia punya orang panggil apa? Dia panggil tu caption, picture caption tu kita pun tulis pun ini batu. Itu dia memahamkan tak audience kita. Itu tak dikira sebagai multi-model. Okey. Kan tetapi kalau kita letak gambar batu, okey, dekat situ kita ada terangkan dalam segi narrative text ataupun tulisan teks tu, dia ada tulis okey, batu ni apa, and then berasal daripada mana, okey, dah berapa usia dia, okey, itu dikira sebagai multi-model. Okey. So bila orang tengok, audience kita tengok, okey, bila kalau kita ceritakan dalam narrative text saja, orang susah nak imagine batu tu macam mana kan. And then kita ada picture pula dalam tu. So picture itu dia akan membantu kita punya audience kita punya understanding terhadap apa yang kita nak sampaikan tersebut. Okey, boleh clear tu multi-model tu macam mana? Ya. Kalau extended communication dan multi-model, dia boleh muncul sekali tak? Okey. Kalau extended communication ni kita akan sampaikan dalam bentuk connected ideas apa yang kita nak sampaikan tersebut. Okey. So sebagai contoh, okey, kalau mungkin doktor nak buat presentation okey, buat presentation, kita dah ada a few ideas yang kita nak sampaikan tersebut. Okey, dia boleh juga muncul bersama multimodal bila mana kita gunakan PowerPoint presentation. Okey, tapi kalau PowerPoint presentation tu cikgu baca balik apa yang terkandung dalam tu, dia tak dikira sebagai multimodal ataupun kalau dari segi kat situ mungkin dia akan sebagai extended communication je lah. Sebabnya kita ada a few connected ideas yang kita nak sampaikan terhadap kita punya audience. Ya, betul. Okay. So kalau kita buat presentation, of course lah itu akan muncul dari segi extended communication, sebab kita ada a few ideas yang kita nak sampaikan, kita akan sampaikan dan kita akan hubungkan antara satu sama lain dalam kita punya idea tersebut. Okay. Kalau single idea tak kira extended communication kan? Apa dia? Kalau cuma satu idea saja, tak ada. Dia kalau a single sentence ataupun a single tweet, kalau dalam segi elektronik ataupun a single text message, satu perkara yang tak yang kita baca tu, kita boleh misinterpret perkara tersebut. Okey.
Selalunya bila orang apa, okey, selalunya bila orang tersebut nak sampaikan, individu tersebut dia hanya tulis satu ayat itu sahaja. Okey. Kalau dalam Facebook tu satu status yang pendek sahaja, itu tak dikira sebagai extended communication unless kalau dia buat karangan yang panjang dekat situ. Sebab bila ada karangan, dia ada pendahuluan, dia ada isi 1, isi 2, isi 3 dan penutup. Itu dikira sebagai extended communication. Kalau macam dalam bentuk elektronik yang lain seperti Twitter. Okey, Twitter tu satu tweet saja tak dikira sebagai extended communication. Okey, kalau dia hasilkan thread, okey, mungkin cikgu yang gunakan Twitter dia tahulah, okey, kalau ada thread tu dia akan hubungkan satu atas, yang kedua, yang ketiga, yang keempat thread tu, sebab dalam Twitter kan kita ada limited characters yang kita boleh type. Okey. Okey, faham. Okey. So kita tengok yang seterusnya. Okey. Kita tengok self-regulation. Self-regulation ni sangat senang kita nak identify. Okey. So, untuk self-regulation ni, first kali perkara yang perlu ada, dia mestilah long term. Okey. Long term tu kalau sekadar 2 hari saja tak dikira sebagai long term lah. Okay. So the first one of course dia perlu ada long term. Okay, kita tak payah tengok lah level 1 Level 1 ni dia tak ada kesemuanya. Okay. Dan okay, and okay, dia bukannya or kat sini. Okay, dia perlu ada apa? Okay, learning goals dan associated success criteria ni. Okey, student tu perlu faham apa yang dia perlu capai. Okey, kalau dia nak buat project based learning, apa benda yang kita nak pelajar kita capai at the end of the project. Dia perlu faham apa learning goals yang kita nak capai tersebut. Okey. Kalau cikgu buat buat long term project, okey, cikgu cakap buatlah apa-apa pun. Okey, itu tak dikira sebagai self regulation. Okey, dia perlu clear mengenai learning goals dan juga success kriteria. So dia perlu ada kedua-duanya ni sekali ni. Okey, long term tu at least 1 minggu ke atas lah. Okey, dikira sebagai long term. Okey, untuk level 3, of course dia perlu ada long term dan kemudian dia perlu ada juga learning goals dan associated success kriteria. Okey, dan yang ini dia ada tambahan which is dia perlu plan their own work. Dia ada tambahan lagi satu. Ni perlu ada ketiga-tiga ni. Plan their own work ni. Student sendiri yang plan dia punya kerja. Bukannya cikgu yang bagi timeline dekat student tersebut. Okey, awak mesti ikut timeline ni. Okey. Kalau cikgu tetapkan deadline, itu dikira sebagai plan their own work ke tidak? I think yes kan? Masih yes lah. Ya. Okey, of course lah kita kena bagi deadline tu bila. Okey, kalau kita tak bagi deadline, okey, takkanlah cikgu buatlah sesuka hati, tak janji siap lah, tak ada Okey, contoh kita letakkan start bila, end bila, deadline bila. Tetapi dalam proses pelajar tersebut membuat kerja, pelajar tersebut ada kebebasan untuk plan their own work dari segi kalau dalam bentuk collaboration, diorang boleh tetapkan role mereka masing-masing. Kemudian diorang boleh tetapkan diorang punya deadline bagi setiap proses tersebut. Okey, proses designing ke, proses researching ke, student sendiri yang plan. Bukannya cikgu yang kena plan. Okey. Yang ini saya pernah buat untuk darjah 4. Dulu saya agak skeptikal lah. Okey, boleh ke student saya buat ni Okey, waktu tu saya buat untuk eksperimen. Dia ada tanam kacang hijau Okey. Student sendiri yang plan bila dia orang nak mula tanam. Okey. Dan yang penting dia orang ada catatan setiap apa ni? Setiap dia punya perkembangan projek tersebut lah.
Okey, saya hanya berikan apa maklumat yang saya nak, okey, learning goals apa yang saya nak dan apa yang mereka perlu capai. Kemudian saya tetapkan deadline sahaja. Okey, kemudian student saya sendiri yang waktu tu dia sendiri yang buat eksperimen, okey, waktu PKP. Okay, so kat sini dia perlu ada plan their own work. Tapi untuk level 3 ni, dia tak ada yang ni. Okay, opportunity to revise ni tak ada. Dia dah siap, dia terus hantar untuk diberikan markah sahaja. Okay. So, ini level 3. So, untuk level 3, dia perlu long term. Dia perlu tahu learning goals ni. Okay. Yang ini perlu tahulah. Kemudian dia perlu plan their own work dan dia ada peluang, okay, dia ada opportunity to revise their work based on feedback. Sebelum dia hantar tu, dia boleh practice dulu, dia boleh dapatkan feedback daripada rakan dia. Dia boleh dapatkan feedback daripada cikgu dia. Okay, contoh okay, dia hantar dulu dia punya presentation, okay, dia tanya cikgu, okay tak saya punya presentation ni, okay tak? Kemudian cikgu boleh berikan feedback. Okey, bila berikan feedback tu bukannya cikgu terus ambil kerja dia. Okey, cikgu perlu pulangkan kepada pelajar untuk dia buat penambahbaikan berdasarkan feedback yang kita berikan. Kemudian barulah dia hantar untuk final project. Okey? Okey, boleh clear untuk self-regulation ni? Satu soalan lagi, Cikgu Faz. Okey. Untuk learning goals and associated success criteria, kedua-dua mesti bersama kan? Kalau dia cuma ada salah satu, macam mana? Okey, kalau kat sini, bila kita dah tetapkan learning goals tu, okay, of course lah kita akan tetapkan juga success criteria. Okay, dalam even dalam lesson plan kita sendiri pun ada. Okay, objektif pembelajaran dan juga apa success criteria yang kita nak pelajar capai tersebut. Oh, okay. Maksudnya dia kena bersama-sama lah kan? Ya, betul. Dia kalau tengok kat sini, ada the end. Okay. Ya. Nampak. Kalau dia ada O kat situ, baru dia itu ialah pilihan. Okey? Tapi kalau O pun tak tahu, kalau dia O, maksudnya dia jatuh ke kategori apa? Okey, ni end lah sebab untuk learning goals ni untuk learning goal dan success criteria ni selalunya kita dah ada tetapkan di awal kita punya sebelum kita start the project tu. Kalau dari segi lesson planning, learning goals dan success criteria ni akan ada dalam kita punya orang panggil apa, dalam kita punya lesson plan tersebut. Saya rasa kalau long term memang dia akan ada learning goals bersama dengan success criteria kan? Yes, betul. Okay. Dan even kalau lesson plan untuk 1 jam pun, okay, kita pun dah tetapkan learning goals dan juga success criteria untuk lesson tersebut. Apatah lagi kalau long term yang melibatkan jangka masa yang panjang lah. Okay. Macam di universiti kami pakai outcome based learning. Outcome based OBE lah, outcome based education. So outcome based education dia ada learning objective. Dan lepas tu dia ada learning outcomes. Tapi dia tak ada success criteria. So adakah learning outcomes boleh dikira sebagai success criteria? Ini saya tak pasti nak bagi jawapannya. Tak apa. Cuma bagi kau fikir saja. Okay. Alright, terima kasih. Okay, so kalau dah clear yang ini, kita tengok yang seterusnya, which is the use of ICT for learning. Okay, kena ingat diguna pakai oleh student, bukannya cikgu yang guna. Okay, so kena betulkan pemahaman. Okay, sebelum ni kita anggap macam kita dah buat kita dah bawa surface, kita dah bawa projektor masuk dalam kelas. Okay, itu kita dah kira student dah gunakan ICT. Sebenarnya tidak itu cikgu sahaja yang guna. Okay, so the use of ICT for learning ni
Okey, pelajar yang gunakan, okey, learners use ICT, okey, to practice basic ataupun dia untuk reproduce balik information. Okey, sebagai contoh, dia yang gunakan untuk print bahan. Okey, pelajar yang gunakan untuk print bahan, pelajar yang gunakan Microsoft Word untuk menaip, pelajar yang gunakan pen untuk melukis. Okey. Itu akan mencapai level 2 di mana pelajar ada opportunity untuk menggunakan ICT sama ada the whole lesson ataupun sebahagian lesson sahaja. Sebagai contoh, okey, kalau cikgu buat tu kan kita ada learning activities. Learning activities kita kadang ada 4 learning activities dalam satu kelas kan. Okey. Salah satu part tersebut student ada peluang untuk gunakan ICT, itu baru dah mencapai level 2. Dia tak semestinya keseluruhan. Kalau sekadar cikgu yang buka YouTube dan tayangkan kepada student, itu tak dikira sebagai use of ICT for learning sebab cikgu yang gunakan. Okey. So yang ni clear. Kemudian untuk mencapai level 3, dia gunakan ICT to support knowledge construction, which is yang sebelum ni dia ada apa? Dia ada synthesize lagi, apa lagi? Dia ada evaluate, dia boleh evaluate lagi. Okey. Interpreting lagi. Synthesize. Analyze, synthesize. Okay. So dia gunakan ICT ni untuk support knowledge construction. Okay. Tapi untuk level 3 ni dia boleh construct knowledge ni without using ICT. So kat sini ICT ni tak compulsory. Okay. Kalau tak ada ICT pun masih boleh support knowledge construction tersebut. Okay, so untuk level 3 ni, okay, ICT dekat sini, okay, dia tak play a crucial role. Maksudnya kalau tak ada ICT pun masih boleh tetap dijalankan learning activity tersebut. Kalau ada lebih baik. Kalau tak ada masih tetap boleh dilakukan. Untuk level 4 ni, okay, ICT ni is required. Okay, so ICT is required. So dia sangat-sangat diperlukan. Kalau tak ada ICT, automatic learning activity tersebut tak boleh dijalankan. Okay, contohnya kalau kita nak build simulation. Okay, ataupun kita nak connect with student dengan ataupun kita nak partner up dengan dengan orang daripada luar negara. Kita nak cari resource-resource yang tak ada di negara kita, yang tak ada dalam yang terdekat tu. So ICT kat sini required untuk construct this knowledge. Okay. So dan of course lah yang depan ni pun dia ada. Okay. Cuma untuk level 4 ni dia tak perlu create ICT product for authentic user. Yang ni tak ada. Okey, kalau ada, dia akan baru mencapai level 5. Okey, dia create ICT product for authentic user. Yang ini kena ingat, kalau dia hasilkan ICT product tu, contohnya dia hasilkan apps, tapi untuk general use, dia capai ke tak level 5 ni? Dia tetap tak capai. Sebab ni benda ni kena ada. Authentic user ni perlu ada. Okey, kalau sekadar ada ICT product sahaja tapi authentic user tak ada, tak dikira sebagai level 5. Dia tak mencapai level 5. Okey, so dia ada target audience sendiri ataupun target user dia sendiri. Untuk siapa? Okey. Okey, clear? Okey, so saya nak ambil masa sikit. Okey, saya stop sharing jap. Kita ada beberapa soalan yang untuk kita bincangkan. Okey. Jap. Mana saya punya ni?
Okey, boleh nampak? Boleh. Okey, kita teruskan Nah, atas banyak soalan ada kurang 6 ke 7. Okey. Untuk soalan yang pertama, match the 21st LD, untuk knowledge construction rubric level with the learning activities. Student must select a coding concept from a computer program and explain how it works and why it was implemented. So ini level berapa ni untuk knowledge construction? Ini level berapa? Anyone nak cuba jawab? Level 2. Level 2. 2. Okey. Sekarang kita tengok, dia ada knowledge construction lah kan? Sebab dia select a coding concept. Kemudian dia explain how it works and why it was implemented. So level berapa ni? 3. Level 3. Level 3. Sebab yang ini apa je yang tak ada untuk mencapai level 4? No. Dia tidak Interdisciplinary. Interdisciplinary tak ada. So ini level 3. Yang kedua. Student apply basic programming concept to write a program of their own design. Level 2. Level 2. So yang ini apa je yang ada untuk knowledge construction yang untuk learning activity yang kedua ni? Interpret. So dia ada knowledge construction tapi dia perlu tak apply dia knowledge tu? Perlu to create their own design. Ini level berapa? 4. Level 4. Level 4 sebab dia perlu apa tu? Level 4 ni. You got Apply. Yes. apply. Nampak kat sini Oh, design kan? dia apply basic program sebab dia write apa ni? Dia write a program of their own design. So dia apply dia punya knowledge tu dari segi basic programming ni, kemudian dia apply to a new which is dia punya own design. So yang terakhir, student use Bing. Ya. Saya ada soalan. Okay. Perlu tak kita tengok keyword terus jawab, boleh tak? Maksudnya kita tengok apply dengan own design. Terus kita boleh tulis level 4 kan? Sebab nak cepat masa tak cukup. Ya betul. Sebab tu kalau cikgu tengok ni dalam soalan tu nanti cikgu boleh nampak dia punya keywords tu kadang macam dah bersinar-sinar lah tu cikgu. Kat sini student apply basic programming tu. So maksudnya dia gunakan balik dia punya knowledge construction sebelum ni untuk in a new to write a program of their own design. So yang terakhir ni, student use Bing to research and define the programming terms. Level berapa? Level 1. Level 1. Level 2. Level 2 pula. So dia gunakan, they use Bing tu to research and define. Define the programming terms. Variable, array and conditional and loop. Kalau
Kalau level 1 dia tidak melibatkan dia tak melibatkan apa? Research. So kalau kat sini dia punya keyword kat sini ialah dia gunakan tu to research and define programming terms. Okay? Okay, boleh clear yang ni? Ada yang tak berapa nak faham ke? Okay, kalau yang ini yang terakhir ni student use Bing to research ni. Okay, kalau dia kat sini student dia use balik dia punya pengetahuan mengenai programming ni, kemudian dia nyatakan balik sahaja. Okay, dia hasilkan presentation sahaja, itu tak dikira sebagai knowledge construction sebab dia dah ada previous knowledge. Cikgu Fazli, kenapa dia tak boleh jadi level 1 ah? Kenapa? Kalau kita tengok kat sini, dia gunakan tu Bing tu untuk research and define the programming terms. Jadi keywords dia kat sini. Level 1 repetition form. Reproducing information. So ini not reproducing. Ini research and define. Okay, dia bukan sekadar apa, dia reproduce balik. Okay, dia reproduce balik. Cikgu Fazli. Kadang-kadang dia confuse sebab tadi tadi apa tu? Tadi ICT kan, dimension ICT kan. Kat sana ada multimodal. Itu pun tak boleh ada repetition kan. So kadang-kadang kita confuse. Bukan multimodal tu extended yang itu skill communication. Yang ini dia nak apa? Knowledge construction. Tengok pasal knowledge construction sahaja. Okay. Okay. Okay, saya rasa sebab kalau nak buat research, you mesti faham dulu kan. And then dia dah melibatkan interpreting lah. So, ya betul. Kategori mesti level 2 lah. Okay, kalau yang ini, dia at least kalau dia gunakan, kalau tengok balik kalau dalam knowledge construction, dia ada evaluate, betul tak? So kalau kat sini, kalau dia nak buat research ni, bukan dia ada satu website sahaja dia terus ambil balik sahaja, betul tak? So dia gunakan ni to research and define. So maksudnya dia mesti melibatkan lebih daripada satu artikel ataupun satu website. So kat sini dia akan ada, dia evaluate dan dia boleh compare and contrast mana satu ideas ataupun dari segi inilah programming terms ni. Okay, so sebab tu dia at least dia mesti level 2 kat sini. Okay. Okay, clear kenapa dia level 2? Clear. Okay. Faham. Okay, so kita tengok contoh seterusnya. Okay, which learning activity implements a problem solving? Okay, yang ni dia nak problem solving sahaja. Problem solving ni ada dalam real world problem solving and innovation. Level berapa ni kalau problem solving ni? Level 2. Level 2 dia bukan real world problem Okay, problem solving approach using the Microsoft MakeCode. Okay, Microsoft MakeCode ni salah satu tools lah dalam Microsoft-nya. Okay, yang menggunakan block based programming. Okay, so yang mana satu problem solving? Okay, student follow a tutorial. Problem solve ke tak? Tak. Tak kalau setakat follow saja tutorial tak ada Okay, student investigate and fix a non-functioning program. Yes. Yes. Okay, tengok dulu. Student display. Dia display saja program projek itu. Tidak. No. Student watch a video. No. So jawapan dia Answer B. Investigate. They investigate and fix a non-functioning program. Okay, so dekat situ dia ada problem solving lah. Okay. Okay, next. Okay. Student learn about sound waves and frequency in your physical science class. Which learning activity requires student to apply their knowledge construction in a new context that facilitate interdisciplinary learning?
Yang mana? Okey, ingat tak kalau interdisciplinary learning ni, kalau gunakan ICT tu sekadar tool saja tak dikira sebagai interdisciplinary. So yang mana satu jawapannya? Yang pertama, student create a video about tuning forks to illustrate their understanding. Ya ke tak? Okey, tak ada jawapan lagi. Kedua, student write a program that plays high and low frequency sound using the Microsoft MakeCode block-based coding environment. Okey. Rasanya B. Yes, Okay. yes. Kita tengok C, student create presentation about sound waves and frequencies. Oh, student learn how to use Microsoft MakeCode block-based. Tak. No. Okay, so yang ini dia melibatkan dua subjek iaitu physical science dan juga ICT. Tapi ICT dekat sini kalau kita tengok macam mana saya nak menconteng kejap dia pakai dia ni lah. Okay, yang ini kita tengok kalau yang A ni dia create a video. So maksudnya kat sini dia gunakan sebagai tool sahaja. ICT tu sebagai tool sahaja. Yang ini create presentation. So sebagai tool sahaja. Kemudian yang ini dia gunakan, dia learn how to use Microsoft MakeCode. So yang ini pun MakeCode ni sebagai tool sahaja. So yang ini pula kalau dia write a program that plays high and low frequencies ni, so maksudnya dekat sini dia ada learning Fizik. Yelah, Learning goals. dia ada learning goals. Okey, dari segi ICT. Okey, bukannya dia gunakan MakeCode ni sebagai apa? Sebagai tool sahaja. Sebagai tool sahaja tak dikira sebagai interdisciplinary. Okey? Clear kenapa jawapan dia B? Clear. Okey. So jawapan dia B. Okey, yang ini dia nak apa? Okey, use of ICT for learning. Okey, dia nak kita letakkan level berapa. Okey, kita bincang dulu. Saya screenshot kejap. Okey, yang pertama, student work with a partner to design and write a program using the Microsoft MakeCode block based coding environment for primary math student. Level berapa? 5. Level 5. level 5. Sebab dia ada apa ni? Authentic user. So dia hasilkan apa? Authentic Dia users. Okey, so kat sini dia ada ICT produk dia tu dan dia ada untuk particular Audience. audience ataupun dia target user lah kat sini. Okey. Student learn how to take notes. Level 2. Level 2. Student follow the steps in tutorial to practice loops using the Microsoft MakeCode. Level 2. Level 2. Level 1. Level 2. Use Okey. Sebab dia gunakan Using Microsoft. MakeCode. So walaupun kat sini dia follow je lah. Okey, dia follow the step tapi dia yang gunakan. Student watch an instructional video explaining how computer programmers solve problem. Level 1. Level 1 sebab dia menonton sahaja. Bukannya dia yang gunakan. Okey, bukan pelajar tersebut yang gunakan. Okey? Tuan Fazli. Ya. Level 1 bukannya tak ada opportunity untuk Ya, yelah. Dia tak ada, dia Oh, dia tengok je. bukan dia yang gunakan. Cikgu.
Okey, yang ini cikgu yang tayangkan, kemudian dia yang tengok. Okey. Okey. Kalau kat sini, kalau saya soalan ni, okey soalan ni, untuk soalan ni saya ubah sedikit. Student use the computer to watch the YouTube. Okey, ataupun student open YouTube ataupun ni untuk watch instructional video ni. Dia boleh tak level 2? Level 2, yes. Yes, sebab dia sendiri yang gunakan. Yes. So kalau setakat kalau student watch an instructional video ni kat sini, okey, besar kemungkinan cikgu yang tayangkan. Okey, so dia level 1. Okey, kita tengok jawapan dia. Level 5, level 2, level 2, level 1. Okey. Next. Okay, the final programming project requires a student presentation. Okay, sekarang ni dia suruh kita modify. Which modification to the student presentation will meet the requirements for level 4 of 21st CLD rubric for skill communication? Kalau skill communication ni dia mesti ada apa? Particular audience. Particular audience. Supporting evidence. Evidence. Supporting evidence. Supporting evidence and particular audience. Ya, betul. Okay, so sekarang yang mana satu akan mencapai level 4? A, student will submit the presentation for grading. Ada? Tak? No. No. Tak ada. Student will create an educational presentation for primary school students. Yes. Yes. Yes, okay. Yang ini, student presentation will be evaluated by a panel of educators and community members. Yes. No. No. Okay. No. So, student presentation will be videotaped to show to their parents. Answer B. Okay, the answer is B. Primary So, kat school sini, student. so kalau dia nak buat untuk primary school student ni, of course lah dia perlukan ada supporting evidence jugalah untuk dia punya presentation tu, untuk ditayangkan kepada primary school student. Okay, next. Students submit assignments for grading, participate in discussion and take quizzes through a LMS lah, okay, learning management system. Which two learning activities contains characteristic of collaboration according to 21st CLD collaboration rubric for collaboration? Choose two, dia nak dua. Yang pertama, student respond to classmate post using an online discussion forum. Yes or no? Okay, tak ada jawapan lagi. Kita tengok B. Students create a resume in response to fictitious job posted by their teacher. They submit their evaluation through the LMS. Yes. Yes. Dia nak collaboration ni. No. Okay. Student write a poem on the topic of their choice and then use the LMS to share their poems with their peers for editing. Yes. Yes. Okay. D, a teacher posts an online discussion post. Students individually post response. No. No. Okay, so kita tengok jawapan dia. A dengan C. A dengan C. Yang D ni ada collaboration tak? Tak ah? Tak Tak ada. ada. Sini individual work. Yang D ni pun individual work. So dia tak ada collaboration. Okay, boleh identify. Boleh lah. Boleh lah. Okay, kalau tengok dekat first one ni, they create a resume, okay, kemudian they submit dia evaluation. Okay, so maksudnya kat sini dia create sendiri-sendiri sahaja, individual. So yang D ni terang-terang dia tulis kat situ, student individually. So automatic bukan jawapan dia. Okay. Okay, yang terakhir, okay. Okay, ni panjang sikit. Okay, yang ini dia nak knowledge construction lagi.
Okay, your science class recently studied different types of natural disaster and their cause. You ask each student to research a natural disaster that has taken place in the past 30 years and perform the following tasks. So task yang pertama, create a digital playlist consisting of 8 to 10 sound clips of the natural disaster. Design an original graphic depicting the natural disaster to go along with their playlist. Yang terakhir, present their playlist and the graphic design to the class. Which two statement describe how this activity can meet level 5? Okay, level 5 knowledge construction. So level 5 mesti ada interdisciplinary. Okay, so choose two. Dia nak dua. Okay, yang pertama. Okay, ini saya screenshot. Okay, kita open untuk discussion Okay, yang pertama. The learning activity is interdisciplinary because it combines science and art. Betul ke tak? Betul. Yes. Okay, kita yes dulu. Okay, modify the activity as follows. Okay. In the presentation, students show which area of the world they believe are most susceptible to the natural disaster they choose and explain why. Okay. Yang C, the learning activity is interdisciplinary because it combines the use of ICT with science. So yang mana satu? Art dengan sains ke ICT dengan sains? Yang ini ICT dengan sains. Yang ini sains dengan arts. Dia buat apa ni? Dia buat digital playlist. Kemudian Graphic design. Kena tengok balik sini. So yang mana satu? Art dengan sains ke ICT? ICT. ICT and science. ICT and science. Okay, ICT dengan sains. Ada siapa yang jawab sains dengan art? Ada. Okey, kejap. Okey, kita kena tengok balik. Yang ini salah sebab kena tengok kat sini balik dia nak apa ni? Dia dah terangkan tu kat situ, design and original graphic. So dalam subjek apa ni? Art. Art. Yang dia buat playlist ni ialah sebagai tool sahaja. Okey? Dia nilai tak playlist ni? Dia akan nilai apa ni? Okey, dia nilai apa ni? Ni nampak tak ni? Graphic design. Nampak tak? Present their playlist and the graphic design. Okey, so sebab itu dia di bahagian sains dan art. ICT kat sini hanya diguna pakai untuk tool sahaja. Untuk apa? Untuk hasilkan playlist. Okey? Okay. Okay, so yang D ni, modify the activity as follows. In the presentation, student describe what they learn. Kalau describe balik what they learn ni, dia knowledge construction ke tak? Kalau describe balik ni. Tidak. Okay. Yang ini dah of course lah tak ada lah. The learning activity is interdisciplinary because it use cause and effect research. So kalau interdisciplinary ni, dia mesti ada clear mengenai subjek apa yang terlibat. So yang ni ada tak? Tak ada. So jawapan dia ialah A dan B. B tu kenapa ya? Knowledge construction rubrik tu. Mungkin pakai geografi dengan sains. Mana Sebab- geografi? Sebab ni guess je lah sebab dia Okay. which areas of the world. Okay, so yang ini sebab dia apply in a new context. Dia dah belajar pasal apa ni? Natural disaster kan? Dia apply in a new context which is dia apa? Dia dalam presentation dia, okay, so dia akan suggest apa ni kat sini? Kawasan yang vulnerable untuk alamak tu. Okay. Ni. Yang ini, okay. They believe are more susceptible to the natural disaster. Okay. Dan dia explain why. So dia belajar mengenai natural disaster, kemudian dia akan suggest pula, okay, kawasan mana yang berkemungkinan untuk berlakunya natural disaster. Dan kemudian dia orang akan
Dia akan apa? Dia akan pilih dan kemudian terangkan kenapa. So kat sini dia akan ada apply knowledge in a new context. Okay, clear? So jawapan dia A dan B. Yang ini interdisciplinary. Yang kedua ni apply in a new context. Okay, clear? Okay. Okay. Okay, so terima kasih. Saya minta maaf terlajak 23 minit. Okay. So saya ucapkan okay, all the best. Saya rasa semua boleh lulus dengan mudah lah. Okay. Nanti exam nanti akan nampak lah bersinar-sinar dia punya keywords tu nanti. Okay, kalau cikgu tengok pun cikgu dah boleh identify keywords dia dekat situ. Dia akan menggunakan perkataan yang jelas sahaja apa yang ada dalam rubrik tu. Okay, so jangan risau-risau, jangan panik-panik waktu naik exam nanti. So all the best untuk exam nanti. Okay, ada pertanyaan? Okay. Cik Fazli. Ya. Nak tanya yang geometrics tu dia boleh ulang-ulang banyak kali ke guna satu kupon tu, voucher tu? Kalau tak silap saya, cikgu punya ada limit 10 kali. Oh, okay. Kalau tak cukup boleh PM saya, boleh pakai ID saya lah sebab ID saya tu unlimited. Okay. Okay. Terima kasih. Dan kalau fail banyak kali dalam geometrik tu jangan risau lebih-lebih sebab dalam geometrik tu ada beberapa soalan yang ralat. Yang jawapan dia, saya pun dah pernah tengok, saya dah go through sekali hari tu. Ada beberapa soalan lah yang jawapan yang dibagi tu sebenarnya salah. Okay. Kemudian dalam geometrik tu soalannya berkali-kali ganda susah daripada soalan sebenar. Okay. Kalau dapat 500, 600 tu insyaAllah lah dah boleh dapat dah boleh lulus dengan jayanya lah. Okay, peperiksaan sebenar. Okay, tapi jangan take for granted pula. Dapat 100, 200 macam tak apa, cakap Cikgu Fazli dah cakap fail dekat geometri tak apa, boleh lulus. Okay, kalau dapat 100 dengan 200 tu you kena revise balik lah. Okay. Cikgu. Yes. What's the best way untuk revision sebab dah buat geometrics banyak kali pun fail je. Okay, waktu saya first ambil exam dulu, saya study berdasarkan benda ni sahaja. Ni, this one. Yang benda ni saya dah ada bagi dalam Wakelet tu. Okay, this one. Okay. Kalau cikgu boleh baca the whole ni, okay. Semua ni yang ditulis ni, memang boleh ni. Tapi yang ini dia bentuk tulisan lah. Kalau certain orang yang tak ada dalam bentuk dia jenis, dia perlukan grafik, dia susah nak baca dekat sini, dia susah nak faham. Ataupun paling mudah lagi satu benda ni. Okay, tapi untuk cikgu, saya dengan Dr. Azmah dah mudahkan. Kami dah berikan dalam bentuk PowerPoint tu. Dah dipermudahkan dah. So, belajar identify. Kalau tengok kat sini, dia punya tu dia dah boldkan. Okay, apa yang perlu ada. Okay. Dan of course lah kena faham decision tree dekat sini. Okay. Saya tak berapa suka decision tree yang ni. Saya lebih suka decision tree yang dalam ni lah. Okay, macam ni. Okay, saya lebih suka decision tree yang ini sebab mudah untuk kita faham. Kalau yang ini tak pastilah, kalau cikgu mungkin cikgu lebih suka macam ni. Saya tak berapa suka susah nak faham apa benda ni. Yes. So level 5. Okay, ni yes no. Okay, susah faham. Kalau yang ini saya lebih mudah untuk faham. Okay, so kena understand betul-betul lah dia punya rubrik tersebut. Okay, so jangan risau lebih-lebih. Okay, nanti boleh study lagi. Kita ada banyak masa lagi sebelum exam. Dalam banyak-banyak batch cikgu lah yang paling lama nak exam selepas dah register, selepas training. Selalunya yang lepas-lepas tu diorang training hari Jumaat, Sabtu, hari Selasa dah exam. Okay.
Saya lebih suka lebih cepat exam, lebih bagus lah. Mungkin kurang sikit kerisauan dia tu. Okay, so link Wakelet tu saya dah bagi sebenarnya. Saya bagi lagi sekali. Boleh tengok dekat ruangan chat. Okay, boleh ambil, boleh refer saja. Dalam ni pun ada mock test. Kemudian ada juga okay, seorang ni MI expert dari negara mana saya tak ingat, Nikos Papitis ni, dia ada buat video. Okay, siapa yang jenis suka belajar mengenai video boleh tengok video tersebut. Okay, so yang mana saya letakkan dalam Wakelet ni, yang ini yang sangat membantu. So siapa yang suka mind map, okay, boleh tengok dekat sini. Okay, kalau siapa yang ada buat nota dia sendiri yang cantik-cantik tu ke, okay, boleh share lah, nanti saya kongsikan dengan peserta yang lain. Okay, so all the best. Kita nanti jangan lupa update keputusan dah lulus ke tidak. Okay, update lah tulis di dalam grup tu. Okay, boleh tanya tak? Kalau lepas tu kami akan dapat satu email untuk pengesahan ke ataupun macam mana? Okay, cikgu akan dapat email. Cikgu akan dapat email. Dalam tu dah ada exam link nama dia. Ada pautan exam. Pautan exam tu dia akan aktifkan seawalnya 10 minit sebelum exam. Tapi jangan lambat Okay. Kalau cikgu terlambat contoh exam pukul 4, kalau cikgu termasuk pukul 4 5 minit ke, exam link tu akan dimatikan. Oh, okay. Kami pukul 3 kan? Ikut bergantung kepada slot. Oh, okey, faham. Okey. Grafik ni dah ada dalam Wakelet. Semua saya dah letakkan dalam Wakelet. Okey, semua ada dalam ni, cikgu tinggal nak buka dan tengok saja. Bergantunglah, okey. Kalau nak lebih faham lagi, okey, boleh buka juga dalam Microsoft Learn ni, okey, boleh take the course, okey. Dia ada video, dia ada nota, okey. So yang itu ni lah multimodal okey. Dia ada nota, kemudian dia ada video untuk memahamkan cikgu, okey. So saya stop recording, okey. So itu